Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini heboh di seluruh dunia perlawanan bola sepak Piala Dunia. Tetapi bukan itu yang saya ingin kongsi. Apa yang saya ingin kongsi sekarang ini adalah heboh sindiran pedas. Yaitu apabila ramai sekali rakyat Malaysia mengatakan perkara ini. Rupa-rupanya lebih baik tak payah jadi nombor 1 di dalam liga-liga pun. Tak payah untuk jadi nombor 1 dalam liga bola sepak pun. Kerana apa? Yang kalah nombor 2 dan nombor 3, kata mereka, nak buat apa menang nombor 1? Kalau akhirnya loser, yang kalah juga yang boleh menang apabila bergabung. Lebih baik nanti bergabung yang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, gabung. Lepas itu kalahkan yang nombor 1. Begitulah. Itulah sindiran paling pedas, paling perlu dipikir-fikirkan. Apa tidaknya? Pakatan Harapan nombor 1 paling tinggi dapat. Tetapi mereka kah yang perlu merayu-rayu? Sepatutnya yang nombor 1 ini, kata semua peminat-peminat politik di Malaysia berkata, sepatutnya yang nombor 1 ini yang dirayu, bukan yang merayu. Sepatutnya yang nomor 1 ini yang menentukan siapa yang mereka perlu bergabung. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kerana itu, sepatutnya by right, dengan etika sepatutnya Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita masih lagi dikabarkan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai cukup nombor untuk menjadi Perdana Menteri yang baru. Okey. Masih lagi Anwar kata dia ada cukup nombor untuk bentuk kerajaan yang baru. Dan dikabarkan Anwar Ibrahim pun kalau dipanggil oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, beliau pun akan pada bila-bila masa akan menghadap Seri Paduka Baginda untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Okey, jadi untuk kali ini saya bukan peminat Anwar, tetapi saya sokong Anwar dengan etika. Saya bukan ahli kepada PKR ataupun ahli kepada Pakatan Harapan, tetapi saya suka beretika. Saya suka menjadi manusia yang ada etika. Menang, kalah. Bagaimana mungkin tiba-tiba yang menang, yang kalah, yang menang? Okey, jadi walaupun begitu, kita berada di negara yang mempunyai proses demokrasi yang terbaik. Kerana itu, kita ikut saluran proses demokrasi. Sekiranya memang proses demokrasi kata perlu untuk bergabung kerana tergantung parlimen, maka mahu tidak mahu kita kena tunggu keputusannya lebih kurang pada petang ini yang di Pertuan Agong. Pasti akan dengan kebijaksanaan daripada Seri Paduka Baginda ini, Baginda akan mengumumkan sama ada Anwar Ibrahim atau siapa yang menjadi Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan, pun begitu, walaupun Anwar kata dia cukup nombor, tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin pun turut berkata dia juga cukup nombor. Dia juga cukup untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Dia juga cukup nombor untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Sampai sekarang kita pun bingung yang mana satu yang betul. Muhyiddin berkata, di dalam satu laporan media, dikatakan Muhyiddin telah mengemukakan SD, akuan bersumpah daripada ahli parlimen yang sokong sebagai parlimen, sokong Muhyiddin sebagai parlimen.
Katanya pengurusi Perikatan Nasional itu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan mengemukakan akuan bersumpah daripada ahli parlimen esok bagi membuktikan bahawa gabungan itu mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Muhyiddin berkata dakwaan pengerusi Barisan Nasional BN, iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tidak pernah berunding dengan GPS untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan PN, tidak menghalang PN untuk membentuk kerajaan melalui sokongan daripada ahli parlimen. Saya pun tidak pasti bagaimana Muhyiddin boleh membentuk dia punya gabungan ini, bagaimana dia membentuk gabungan ini sekiranya tidak melibatkan Barisan Nasional. Sekiranya tidak melibatkan Barisan Nasional. Kita lihat sekali lagi kemungkinan apa yang berlaku kepada Muhyiddin kalau tidak melibatkan Barisan Nasional. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan untuk Perikatan Nasional boleh menang menjadi kerajaan sekiranya tidak melibatkan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Tidak ada harapan langsung sebab mereka hanya ada 73 undi, 73 kerusi ditambah dengan JRS 6. Mereka ada 79. Ditambah dengan 22, mereka baru ada 101. Ditambah dengan 3 daripada warisan, 104. Ditambah dengan 3 daripada bebas, baru 100 berapa? 105. 107. Belum cukup ya. Jadi walau apapun terjadi, Barisan Nasional mesti membantu PN ataupun Pakatan Harapan membantu PN, barulah Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak ada harapan untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Jadi kecualilah tiba-tiba sahaja Pakatan Harapan bersetuju bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membentuk kerajaan, barulah. Jadi kita pun menjadi semakin bertanya-tanya, bagaimana Muhyiddin Yassin boleh membentuk kerajaan tanpa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Sebab tidak cukup. Tidak cukup. Akta Lampat Mati sudah dikuatkuasakan. Jadi tidak cukup untuk dia menjadi Perdana Menteri. Kecuali ada ahli parlimen yang daripada partinya yang memberikan SD secara diam-diam kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dipersembahkan kepada Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kita nantikan lebih kurang pukul 2 ini apakah yang akan terjadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.